Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Okey, so hari ini, sesi hari ini saya ingat macam biasa kita akan buka dengan kalau ada soalan nak tanya ataupun apa-apa yang dah berlaku minggu lepas, 2-3 minggu lagi ataupun tentang nak puasa ni kan, apa-apalah soalan-soalan umum. Kalau nak kongsi dengan kawan-kawan pun boleh. Saya buka dulu, lepas tu sesi perkara umum hari ni saya nak terus masuk surah Yasin. Saya ada jumpa satu presentation slide ni, saya rasa sebab rujukan ni pun saya nampak rujukan yang agak tepat lah. So kita guna slide ni untuk go through surah Yasin hari ni. So lepas slide ni kita baca surah Yasin lah. So saya buka dulu kalau ada apa-apa persoalan ke nak share dengan kawan-kawan, at least untuk kick start sesi pada hari ni. Kalau ada. Okey, tak ada tak apa. Tak ada, kalau tak ada tak apa. So terus nak masuk dalam slide yang saya download ni sebenarnya. Harapannya yang kepada ustaz yang buat slide ni, insya-Allah Allah bagi dia pahala yang banyaklah atas ilmu yang kita dapat manfaat, insya-Allah. Okey, kalau tengok pada gambar depan ni, nampak kan? Slide yang dia buat ni dia kata situasi Rasulullah di Makkah semasa Yasin diturunkan. Nabi berada di Mekah pada sehingga tahun ke-13, 12 ke-13 lah. Tahun ke-13 tu Nabi hijrah ke Madinah. Tapi kalau tengok dalam tahun kosong hingga tahun ke-13 tu, apa yang telah berlaku kepada Rasulullah SAW lah. Tahun kosong ni Nabi dapat wahyu di Gua Hira. Ini adalah fasa pertama dalam 3 tahun pertama, dan dakwah telah terbukalah kepada Nabi. Pada asalnya dakwah Nabi ni adalah secara tertutup, kawan-kawan baik, rakan-rakan rapat lah. Lepas tu berlaku penyiasaan kepada Nabi tahun 3, tahun keempat. Biasalah orang yang bagi dakwah ni akan ditentang oleh masyarakat, dan kita kena ingatlah masa saya selalu sebutkan yang Makkah ni sebenarnya agama yang asalnya adalah agama Nabi Ibrahim AS, Nabi Ismail AS. Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, tak adalah nabi-nabi lain yang datang bawa kebenaran atau membawa apa yang Allah nak suruh manusia buat. So bid'ah berlaku, dan ikut pada ustaz saya kata, kalau ikut dari sudut sejarahnya, sehingga 400 tahun pada zaman dululah, kalau dia buat calculation, dalam 400 tahun Nabi akan lahirkan ataupun lantik Nabi yang baru. So 400 Nabi baru, 400 Nabi baru. Dan dalam hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, Nabi sebut, pada setiap 100 tahun Allah akan lantik ataupun Allah akan bagi manusia ni dipanggil mujaddid, pembaru pada agama. Cuma dari sudut 100 dengan 400 tahun tu, Ustaz saya beritahu, ulama tafsirkan kat situ, setiap 100 tahun kalau tak ada orang yang nak ingatkan kita, bid'ah akan berleluasa. Setiap 100 tahun kalau tak ada orang yang nak ingatkan kita apa yang benar-benar Nabi bawa, bid'ah akan berleluasa. Selepas tu 400 tahun, selepas 400 tahun, syirik akan timbul dengan banyaknya. Sebab tu Allah turunkan Nabi pada setiap 400 tahun. Ini pada zaman dululah, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. So kena ingat pada zaman Nabi di Mekah ni, di Mekah masa zaman Nabi tu, dah jauh dah daripada Nabi Ismail. So maksud dia, orang dah buat apa yang nenek moyang dia buat, sembah patung di Kaabah. Macam-macam dia buat, tawaf telanjang. Di Kaabah di Mekah dulu pun, memang tempat Mekah tu adalah menjadi tempat orang beribadat, bukannya orang Mekah saja. Dia jadi tempat macam kita sekarang lah, cuma orang orang daripada puak-puak lain ataupun daripada bandar-bandar lain datang ke Mekah dan beribadat di situ. So tahun ketiga dan keempat ni berlaku banyak penyiasaan kepada Nabi. Lepas tu Nabi hijrah ke Habsyah ni, segelintir, sebab terlampau teruk penyiasaan yang berlaku, Nabi utuskan beberapa orang ke Habsyah. Ingat tak cerita yang Nabi pergi Habsyah ni? Ada raja Kristian. Dia ni orang kulit hitam, tapi dia raja yang adil.
Dan Raja Kristian ni dia baik kepada orang Islam dan dia sendiri masuk Islam sebenarnya secara diam-diam. Cuma Raja Habsyah ni dia tak beritahu kepada rakyat dia yang dia masuk Islam. Ada hadis yang Nabi sebut ketika Raja Habsyah ni meninggal, Nabi solat ghaib. Nabi kata raja yang baik, pemimpin yang baik yang menjaga sahabat-sahabat Nabi ketika dia ke Habsyah dulu. Dan Nabi utuskan beberapa orang lah ke Habsyah untuk berlindung dekat sana sebab ada perlindungan. Imagine duduk kat Mekah tu memang sangat-sangat teruk lah kena Nabi dan juga orang Islam kat situ. Terpaksa dia ambil perlindungan di Habsyah. Cuma Raja Habsyah ni dia bukan sahabat Nabi. Walaupun dia hidup satu zaman dengan Nabi, sebab antara syarat menjadi sahabat tu kena jumpa dengan Nabi, kena jumpa dengan Rasulullah SAW. Cuma Raja Habsyah tu dia tak jumpa dengan Nabi, dia bukan dari kategori sahabat. Dia cuma berutus surat je macam tu. Okey. So stage 2 ni, tahun ke-5 hingga tahun ke-10. Tahun ke-6 ni, ingat tak saya selalu sebutkan tahun ke-6 tu Umar Al-Khattab masuk Islam. Masa ni baru terbuka sedikit je. Sebab orang Arab ni pada zaman dulu dia ada macam penjaga mereka. Contohnya macam saya ni adalah pembesar, saya ni orang macam warlord lah. Memang budaya macam tu. Kalau zaman dulu kalaulah Saidina Hamzah dan Saidina Umar ni jadi Islam, orang takut sikit sebab dia dah under protection Hamzah ataupun Umar ataupun House of Hamzah. Dia under protection of House of Umar, orang takut. So Umar Al-Khattab ni adalah orang pembesar Quraisy pada zaman dulu dan Umar ni sangat-sangat besar, sangat-sangat kuat orang dia. Dan orang memang takut. Dan Nabi actually cerita sikit tentang Umar ni, Nabi sebut Abu Bakar ni seperti perangai Nabi Ibrahim AS. Dan Umar ni seperti perangai Nabi Musa AS. Kalau kita tengok pada Nabi Musa, kan Nabi Musa kan dia pernah tumbuk orang, mati kan orang tu. Fizikal dia sangat kuat. Ketika ingat tak Nabi Musa pergi ke Bukit Thur, Gunung Thur tu yang dia dapatkan kitab Taurat tu. Kitab Taurat ni yang daripada batu-batu dia bawa. Tiba-tiba Samiri dah buat patung lembu. Padahal di masa-masa Nabi Musa pergi ke Bukit Thur tu, Nabi Yahya pun ada dalam tu. Nabi Yahya, saya kata selasa Nabi Yahya lah. Kan Nabi Harun. So antara dua tu lah, dia walaupun ada Nabi tapi tak boleh nak kongkong, tak boleh nak bentuk ataupun nak larang Samiri. So Nabi Musa bila dia sampai dia pegang janggut Nabi Harun, dia marah. Dan dia hukumlah Samiri. So nak ceritanya Nabi Musa ni orangnya sangat tegas dan sangat kuat. Begitu juga perangai Umar Al-Khattab. So Umar Al-Khattab ni bila dia masuk Islam, terjaga. Dan dia lah antara orang yang memang zahirkan keislaman dia secara terang-terang lah di Mekah. Jadi orang takut. So bila dan ada doa, saya tak ingat hadis tu yang saya dengar daripada kuliah ni arwah ni Aziz lah. Dia kata Nabi doa Islam kan antara dua Umar. Dua pembesar lah, seorang ni saya ingat Umar tu nama saya ingat pakcik dia lah seorang dan Umar Al-Khattab lah. So Allah takdirkan Islamkan Umar. Dan Saidina Hamzah ni adalah kan kita tahu dengar kan dia meninggal di perang Badar kan. Saidina Hamzah ni memang rapat dengan Nabi dan dia ni memang orang yang sangat kuat lah, pahlawan kira macam pahlawan di zaman dia lah, di zaman Nabi. So dapatnya Islamnya dua orang ni maka terjaga sedikit Nabi. Orang tak berani sangat nak seksa dia. Kita tengok je ni, tahun ke-7, tahun ke-10 ni, boykot ke atas Bani Hashim. Dia orang boykot. Bani Hashim ni Bani Nabi lah, keluarga Nabi. Tapi Nabi masa ni masih ada lagi penjaga dia, Abu Talib ni. Abu Talib ni seorang pembesar sebab Abdul Muttalib memang orang besar Quraisy. Kalau kita baca hadis tentang yang tentera gajah yang datang ke Mekah dalam surah tu kan, Abdul Muttalib adalah ada antara tokoh yang directly involved dalam peristiwa tersebut. Dan Abdul Muttalib ni maksudnya dia adalah orang yang pembesar yang besarlah di Mekah. So ayah kepada Abu Talib ni Abdul Muttalib lah. So Abu Talib ni pakcik kepada Nabi, yang jaga Nabi, dan dia ni memang orang besar. So bila dia mati, ketika tahun ke-10 ni adalah tahun kesedihan Nabi. Ada dua orang yang meninggal masa ni yang rapat sangat dengan Nabi. Abu Talib meninggal, Saidina Khadijah meninggal, isteri dia meninggal. Ingat tak yang kisah Nabi pada awal-awal masa dia dapat wahyu kan? Khadijah yang banyak tolong dia. Selimutkan dia, ya ayyuhal mudaththir kan, Allah kata. Khadijah ni yang banyak bagi dorongan semangat kepada Rasulullah ketika dia awal-awal dulu. Sebab tu tentang dakwah ni kadang-kadang dia kebanyakannya mungkin saya tak tahu peratusannya, tapi banyaknya dia akan ganggu gugat emosi sebenarnya. Sebab kita berinteraksi dengan manusia. Macam ada orang
dia interaksi dengan, dia suka interaksi dengan mesin kan. So tak adalah stressful sangat. Cuma payah nak buat coding kadang. Susah nak coding nak kena fikir. Tapi bila dia interaksi dengan manusia, kadang-kadang manusia ni dia tak duduk dalam logik akal yang kebiasaan. Sebab dia ada faktor lain, faktor emosi. Kadang-kadang ada macam-macam lah ketika dia sakit, kita nak beritahu. Tapi keadaan di Mekah pada masa dulu adalah sebab musyrikin tu, sifat musyrikin tu, mereka sangat-sangat berpegang kepada mak ayah dia, nenek moyang keturunan dia, agama yang kat situ. So Nabi melalui perjalanan yang sangat susah. Bayangkan bukan sekejap ni, lama ni. Dan tahun ke-10 ni kira macam puncak kepayahan Nabi. Lepas tu dah 2-nya meninggal. Nabi kata dah dia, orang Mekah pun tak nak dah terima dakwah dia. Dia kata tak apa, dia pergi ke Taif pula. Bila pergi ke Taif, ada pula tragedi yang baru berlaku. Dia kena baling dengan batu kan. Dia pergi dakwah kena batu sampai malaikat pun minta Nabi doa je untuk dia, untuk malaikat musnahkan Taif. Nabi tak nak lah. So nak ceritanya betapa teruknya kejadian di Taif ni. Dalam satu hadis yang lain, Sayyidatina Aisyah tanya Rasulullah SAW, ketika masa tu perang Uhud, Sayyidatina Aisyah ikut sekali masa perang Uhud. Kan selepas masa perang Uhud tu, ketika Nabi hampir kalah, memang kita kalah lah masa perang Uhud tu. Kan Khalid Al-Walid kan dia berpusing balik dengan tentera berkuda dia, lepas tu dia naik atas bukit kan. Lepas tu dia tertawan tentera berpanah, sebab tentera Nabi yang atas bukit tu, Nabi bagi tahu jangan turun. Apa yang berlaku jangan turun, duduk atas sana, atas bukit. Cuma sahabat-sahabat Nabi yang berada atas bukit tu, dia leka, dia ingkar perintah Nabi pada masa tu. So dia ingkar perintah Nabi, dia turun bawah. Sayyidina Hamzah masa tu belum Islam lagi. Sorry. Khalid Al-Walid ni masa tu belum Islam lagi, dia ni memang pakar perang. So dia pergi, dia serang Nabi, dan ketika itu Nabi kena panah di muka. Bayangkan Nabi kena panah di muka. Abu Ubaidah Al-Jarrah, dia ambil gigi, dia geraham dia gigit dengan panah yang kat muka Nabi tu, ditarik sehingga tercabut gigi geraham Abu Ubaidah Al-Jarrah. Teruk pada masa tu. Saya cuma nak compare dengan Taif dengan perang Uhud tu. Aisyah tanya Nabi, teruk sangat keadaan Nabi di Taif ni, sebab yalah sahabat Nabi pun mati pertahankan dia. Sangat teruk. Nabi kata tak, ini tak teruk lagi. Paling teruk ketika saya di Taif. Nak ceritanya Nabi, sebab Taif ni, walaupun katalah Nabi kena baling batu berdarah, tapi emosi Nabi sangat-sangat teruk masa tu. Kenapa? Tengok apa dah berlaku pada sebelum-sebelum ni kan. Ketika Nabi awal-awal ni ditentang, penyiksaan berlaku. Lepas tu hantar lagi sahabat-sahabat ke Habsyah. Barulah Islam Umar dengan Hamzah, Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar. Lepas tu ada boykot pula daripada Bani Hashim. Mati pula pakcik dia, Allahu Akbar. Mati pula isteri-isteri yang bagi sangat dorongan kepada dia, meninggal pula. Bagi Taif, orang Taif buat lagi kat dia macam tu. So, emosi yang banyak ni, yang sangat-sangat stressful ni, dia jadikan Nabi rasa sangat-sangat stressful dan juga sangat-sangat teruklah keadaan dia ketika Taif. Lepas tu Nabi tanya Sayyidatina Aisyah, Aisyah cakap, walaupun masa di perang Uhud tu teruklah keadaan Nabi, tapi yang lebih teruk adalah ketika di Taif. Okey, kenapa saya panjang cerita yang ni, sebab saya nak relatekan dengan surah Yasin. And then Allah Ta'ala ni antara yang Ustaz saya beritahu lah. Dia kata, sebab ini adalah perjalanan Nabi untuk dia sebarkan dakwah Islam ni, sebenarnya Nabi kena buat juga. Tak boleh datang daripada benda yang ghaib, benda yang ajaib ni. Tak bolehlah macam kita orang Melayu kadang-kadang nak suruh orang buka hati, ambil air tawar kan, baca-baca Quran. Tak begitu. Kalau tengok pada perjalanan sirah Nabi, untuk berubah melalui usaha yang banyak. Itu sunatullah yang Allah buat. Dan kita kena usaha yang banyak sebab Allah yang akan buka hati manusia. Tapi Nabi tak pernah berhenti daripada berusaha untuk sedarkan orang, bagi sehingga of course dalam surah Yasin ni memanglah kita tahu yang akan ada kisah yang Nabi-Nabi yang dibunuh. Dan itulah sebenarnya jalan pendakwah ataupun orang yang bawa benda yang benar ni, kalau tengok pada sirah Nabi. So Allah Ta'ala ni takdirkan Nabi pergi Isra' dan Mi'raj. Isra' Mi'raj ni, Ustaz saya kata adalah antara matlamat Isra' Mi'raj. Antaranya adalah yang kita dapat solat 5 waktu semua tu kan. Antaranya adalah Allah sedang pujuk Nabi. Bayangkan ketika Nabi Isra' dan Mi'raj daripada Madinah ke Baitul Aqsa, dan dia naik ke langit. Dan Nabi jumpa dengan Nabi-Nabi lain. Nabi jumpa dengan Nabi Musa, Nabi jumpa dengan Nabi Isa, Nabi jumpa dengan Nabi Ibrahim, Nabi jumpa dengan Nabi Adam.
kita manusia ni bila kita tengok orang lain, kalau kita baca kisah Nabi Musa, kan teruk Nabi Musa kena kan. Kena buang daerah lah, dia bergaduh dengan ayah dia, ayah angkat dia sendiri. Ayah angkat yang dia sayang tu. Sama dengan Allah bagi tahu dalam Quran yang cakap elok-elok dengan Firaun tu, ayah dia tu. Ayah orang yang jaga Nabi Musa. Walaupun Nabi Musa diseksa macam tu dan juga Firaun tu sendiri bunuh ramai manusia dan budak-budak kecil ni yang baru lahir tu kan sebab dia nak dia ada dapat profesi lah, dia kata akan ada orang yang itulah Nabi Musa tu lah, padahal dalam jagaan dia. So dia bunuh semua orang, zalim lah. So nak ceritanya Nabi Musa ni sangat teruk. So macam kita ni, bila kita dah sangat teruk keadaan kita, jumpa orang lebih teruk, kita rasa Allah tak apalah, saya usaha. Nabi jumpa dengan Nabi Musa, Nabi jumpa dengan Nabi Adam. Nabi Adam lagi rasa, kalau kita lah, saya letak dalam konteks manusia kan, lagi kita rasa kekok kan, sebab Nabi Adam yang mula-mula manusia turun daripada syurga kan. So kita tengok Allah, Nabi Adam, betapa rasanya Nabi Adam tu. Imagine lah kesalahan dia. Walaupun Nabi Adam ada dialog dengan Nabi Musa, tapi begitulah keadaan dia. So Rasulullah bila tengok Nabi-Nabi lain yang banyak Allah uji, dan Allah ambil dia, jumpa dengan Allah Ta'ala di langit ketujuh kan. Nabi rasa tenang yang banyak. Dan pada perjalanan tu adalah Nabi tengok syurga dan tengok neraka. So Allah dalam konteks ni Allah nak pujuk Nabi. Tapi perjalanan dakwah dia di Mekah tu, macam biasa kena jalan. Orang jahat masih jahat. Tak adalah kata tiba-tiba Allah guna keajaiban yang lain, tiba-tiba hati dia terbuka, tak. Melalui usaha yang banyak. Sebab apa? Sirah yang banyak ni untuk kita ambil iktibar dan kita buat, kita dakwah orang. Bila kita nak dakwah orang ni bukannya sekali-sekala dua dah give up, tak mau. Berapa tahun Nabi buat ni kan. Yang saya sebut hari tu, tahun ke-6 baru 60 orang masuk Islam. Bayangkan susahnya Nabi, struggle-nya dia ketika di Mekah. Okey, kalau tengok pada 11 ni, tahun ke-11, dakwah luar Makkah, ni masa musim haji. Masa ni lah Nabi jumpa orang Madinah ni. Yathrib kan nama Madinah dulu. Masa ni Nabi jumpa. Surah Yasin turun kat sini tahun ke-11 ke-12. Kalau tengok surah Yasin, nanti kita tengok sikit mukadimah surah Yasin. Yang saya sebut, yang at least muka surat pertama tu, seolah-olah Allah tengah pujuk Nabi. Bayangkan banyak kepayahan Nabi kan. Daripada tahun kosong sampai tahun ke-11, 12 ni, Allah struggle-nya dia. Sangat-sangat struggle lah kehidupan dia. Dan macam mana kita kena imagine macam mana dia boleh kekalkan dengan motivasi yang tinggi. Antaranya adalah sebab Allah pujuk dia lah. Dia baca Quran Allah. Dia dapat rasai Al-Quran tu dalam jiwa dia. Benda tu yang kita nak ada lah kalau kita baca Quran Allah. Kita dapat rasa dalam jiwa kita. Quran tu dalam jiwa Allah. Allah tengah. Sebab kalau kita katalah kita bukan orang yang berdakwah, kita tak dapat rasa sangat lah. Kan? Mungkin kita boleh start dakwah kepada mak kita, ayah kita sikit-sikit. Dan perjalanan dakwah ni dia bukannya macam ni gurau lah tak semestinya betul. Dia bukannya macam orang pergi ke TV cerita pasal agama, popular orang suka-suka. Itu untuk tarik perhatian lah. Dia bukan dalam konteks dakwah 100%. Dakwah adalah nahi mungkar tadi yang surah Wal Asr tu kan. Berpesan-pesan kepada kebenaran kan dan sabar. So sebenarnya itu adalah titik dakwah yang puncak ataupun tunjang dakwah yang paling tinggi. Bila kita beritahu mana yang benar dan orang akan menentang kita, ketika itulah kita rasa Quran ni sebenarnya Allah sangat-sangat rasa kita sangat-sangat appreciate sangat apa yang Allah sebut dalam Quran, dan kita rasa Allah Taala sedang pujuk saya ni, ataupun itu juga yang Nabi rasa, dan kita naklah perasaan yang sama yang apa yang Nabi rasa, dan kita nak ambil sebab apa yang Nabi buat pada zaman dulu adalah sunatullah yang perlu kita ikutlah, teladani. Okey, tengok pada tahun 11-12 ni surah Yasin pun turun. Pada tahun 12 ke 13 ni Bai'ah Aqabah ni saya tak ingat, saya tak pernah ni. Kalau ada kawan-kawan lain ingat boleh share lah. Tahun ke-13 hijrah, saya rasa Bai'ah Aqabah ni bai'ah dengan orang Madinah ni. Dia bai'ah dulu di Mekah, Madinah, lepas tu dia plan untuk pergi ke Madinah. That's why bila Nabi pergi ke Madinah, orang Madinah memang sambut dia. Betul-betul sambut lah sebagai Nabi. Tapi ada cerita kan yang dia pergi hijrah, asalnya orang Madinah ingatkan Abu Bakar tu Nabi, sebab Abu Bakar nampak ketukuhan lah Nabi masa tu dia rasa dia jalan bawah ke daripada unta. So orang ingat orang lain lah yang Nabi, tapi sebenarnya Nabi tu orang lain lah, bukan Abu Bakar. So ini antara introduction surah Yasin lah, supaya kita faham konteks dia dan kenapa Allah sebut perkataan-perkataan dalam Quran nanti surah Yasin tu kepada Nabi, dan kita relate kenapa Allah macam seolah-olah nak pujuk Nabi kan, cuba beritahu Nabi ni
di jalan yang benar, Nabi nak hantar seorang daripada rasul-rasul yang Allah lantik. Siratal mustaqim, jalan yang lurus. Dan kita boleh dengar perkataan macam tu, kita tengah down ni banyak sangat masalah ni. Allah, dia berkata memang betul saya kena bawa juga dakwah saya ni kepada benda yang betul sebab saya nak semua orang masuk Islam contohlah. Saya nak semua orang keluar daripada syirik contoh. Begitulah keadaan dia. Okey, panjang saya cakap ni. Saya stop sekejap. Ada nak sembang pasal ni? Saya buka dulu. Tak ada? Okay, tak apa, tak ada. Segi depan. Teruskan. Okey. So, ini pun sama. Bila saya tengok kuliah Dr. Ustaz Noman, memang ada, dia letak 6 fasa surah Yasin. So, fasa pertama surah Yasin, Al-Hakim dan mereka yang menolak wahyu dari atas, dari Allah Ta'ala lah. Al-Hakim ni hikmah, nanti kita tengok ayat dia. Ini pertama ni antaranya yang saya faham daripada kuliah Ustaz tu, dia kata Allah sedang pujuk Nabi lah yang fasa pertama ni. Tapi dia nak tunjuk yang ada juga fakta-fakta lain dalam fasa pertama. So, fasa pertama ni ayat 1 ke 12. Fasa kedua, ibrah dari belakang. Ini kita ambil pengajaran daripada kisah-kisah lama. So, kisah-kisah lama ni Allah rekod dalam Quran, kisah 3 rasul dan juga seorang yang bukan Nabi lah, seorang yang bukan rasul. Yang datang dakwah kepada satu puak kaum kan, yang semua-semua kena bunuh dan tak ada orang dalam kampung tu yang masuk Islam pun. Lepas tu Allah yang saya sebut tu lah yang ambil, Allah matikan semua dengan bunyinya kan, pakaikan bunyinya, sekali bunyi habis mati. Dan tak ada dah kesan langsung dah, hari ni tak jumpa langsung dah tempat tu. Dan Allah tak nak pun ada atas muka bumi. Allah nak lenyapkan terus. Sebab kenapa berlaku macam ni? Yang Ustaz kata, kita ni bila kita start pelekehkan Nabi-Nabi atau Rasul, ancaman Allah bermula kat situlah. Dan bila Allah ancam, Allah boleh buat apa yang dia nak buatlah kepada hamba dia. Fasa 3, ibrah dari hadapan. Allah cerita tentang alam sekeliling ni. Allah cerita tentang matahari, Allah cerita tentang tanaman-tanaman kan, Allah cerita tentang hujan. So alam maknanya pada masa sekarang yang kita nampak lah. Allah nak cerita apa yang kita nampak, kebesaran Allah tu, apa yang kita nampak depan mata kita. So ayat dia, ayat 33, ayat 34, ada 11 ayat. Fasa keempat, mereka tetap tidak mahu berfikir. Sebenarnya fasa 3 ni semuanya kenapa Allah bagi tahu yang tentang alam sekitar ni, sebenarnya untuk kita berfikir. Dan saya sebut kan, untuk kita tahu agama ni yang benar, bukannya melalui keajaiban. Kita selalu tengok, kadang-kadang kita dengar ceramah orang, dia duk cerita benda ajaib kepada seseorang tu. Tidak begitu sebenarnya. Quran untuk kita tengok benda depan mata kita je. Sains, melalui sains. Allahu Akbar. Hebatnya Allah cipta air contoh. Allah hebatnya Allah cipta hujan, pokok-pokok daripada situ. Dan afala ta'qilun kan, tak boleh kita fikir. Allah suruh manusia ni, Allah suruh kita fikir. Dan kalau surah Yasin pun ada, Allah yang disebut tentang binatang ternak, ulaika al-an'am, tak salah saya dia. Dan binatang ternak tu kalau saya relatekan dengan surah Al-Baqarah, Ustaz Noman ada sebut binatang ternak ni kenapa Allah jadikan perangai dia macam tu, sebab Allah tarik akal daripada mereka. Akal ni kita je ada. Di antara contoh binatang ternak ni dia ada perangai, Allah sinonimkan dengan perkataan ghafilun. Ghafilun ni maksud dia orang yang alpa, yang dalam bahasa Inggeris dia panggil heedless. Ghafilun contohnya macam ni, binatang katalah ada lembu duduk tepi jalan, dia makan rumput kan, kereta lalu, dia buat tak tahu je sehingga kena langgar. So heedless ni maksud dia, katalah orang bagi peringatan, dia buat tak tahu je sehingga dia mati, nanti di mahsyar nanti baru dia nampak Allah, dia nampak ada sesaan pada dia, baru dia ingat. So macam tu heedless. So kita tak nak jadi heedless. Heedless sepatutnya orang yang bukan ghafilun ni, sepatutnya dia berfikir. Orang datang bagi tahu nasihat, salah ni, haram, tak boleh buat, Nabi larang. Dia dengar Allah, dia berfikir. Sebab tu berfikir ni adalah perkara yang sangat besar dalam agama kita. So fasa 3 ni Allah nak kita banyak berfikir tentang alam sekitar ni, alam sekeliling ni, untuk kita kaitkan dengan pencipta balik. Lepas tu fasa 3 ni Allah cerita yang pada muka surat pertama tu Allah sebut yang Allah akan bangkitkan manusia di mahsyar nanti. Dan fasa 3 ni Allah sebut juga yang air yang turun daripada langit, ada biji benih dan biji benih tu tumbuh. Dan dua perkara tu kita boleh relate kan, sebab selalunya apa yang Allah sebut dalam Quran ni dia nak reflect apa yang akan berlaku di akhirat nanti.
So nak ceritanya kalau kita tengok biji benih yang tumbuh tu, kita boleh reflect kat diri kita lah, Allah, macam inilah nanti Allah nak bangkitkan saya di mahsyar nanti. Allah, kan kita teringat di mahsyar, teringat kematian, dan ada hadis lain Nabi sebut, manusia yang paling cerdik adalah manusia yang sentiasa ingat mati. Kan, kita nak jadi orang paling cerdik lah, bukannya orang paling cerdik ni dapat 4 flat. Sebab kita terhindar pandangan kita untuk pergi kepada kehidupan selepas mati tu. Okey, tengok ayat yang ayat fasa 4 ni, mereka tetap tidak mahu berfikir mengenai atas belakang hadapan. Ini Allah cerita yang terbelenggu tu. Orang kafir ni lah, mereka masih tak nak fikirlah. Fasa 5, kemusnahan menanti mereka dan Allah ancam mereka dengan azab kiamat dan neraka. Ayat 48-68. So ayat fasa kelima, ni rumusan surah Yasin. So ada 6 fasa ni. Kalau kita tengok kan, at least kita tahu summary lah kalau kita baca Yasin every Friday ke. Kita tahu, so sebenarnya ada 6 fasa surah Yasin ni. Dan banyak pengajaran. Pertama, Allah nak cerita tentang Hakim. Lepas tu Allah nak cerita mereka ada yang menolak wahyu dalam fasa pertama. Nombor 2, ada kisah-kisah ataupun kebaikan ataupun cerita-cerita daripada history dulu. Yang kita boleh ambil ibrah pengajaran. Dan daripada situ banyak kita dapat input sebenarnya pengajaran dia. Fasa 3, tengok alam sekitar kita, tengok alam sekeliling kita. Apa yang boleh kita manfaat untuk kita ingat kepada akhirat nanti. Ayat keempat, tak nak fikir juga, Allah bagi contoh, tak nak fikir juga, azab lah. Datang azab kiamat neraka. Ini yang Ghafilun tadi. So manusia ni sebenarnya diikat dengan pemikiran. Sebab tu dalam Quran kalau kita baca banyak sangat, Allah suruh kita berfikirlah. So kena fikir banyak dan kita dapatlah manfaat tu. Fasa ke-6, rumusan surah Yasin. Okey, panjang sangat ni. Saya ingat hari ni kita baca dua slide je. Next ni saya ingat saya stop sini. Saya tanya soalan lah. Lepas tu kita baca surah Yasin. Ada soalan tak? Ada dua slide ni. Tanya sikit kot. Tak ada.